Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada sidang harian bertajuk SPRM dapati Muhammad Nazlan langgar kod etika hakim. Berita penuh. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali didapati melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan ketika mengetuai kes SRC International Sendirian Berhad melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Othman Said berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap Muhammad Nazlan. Memetik laporan portal berita FMT, Azlina mengesahkan Muhammad Nazlan telah melanggar kod dan mempunyai konflik kepentingan menerusi surat bertarikh 20 Mac kepada Peguam Bela Syafiee & Co. Azlina berkata ia berdasarkan salinan laporan penemuan SPRM bertarikh 20 Februari lalu yang dipanjangkan oleh agensi itu kepadanya. Azlina dilapor menjawab surat daripada Peguam Bela Najib bertarikh 15 Mac yang bertanya sama ada SPRM menulis kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk mengesyorkan supaya prosiding tata tertib dimulakan terhadap Muhammad Nazlan berhubung pengandaliannya dalam kes SRC. Dalam surat itu, firma guaman berkenaan bertanya sama ada SPRM pada dasarnya membuat kesimpulan bahawa Muhammad Nazlan melanggar kod etika hakim dan mempunyai konflik kepentingan. Dalam surat balas kepada firma guaman itu, Azlina berkata beliau boleh mengesahkan persoalan-persoalan yang dikemukakan telah dijawab secara afirmatif. Sebelum ini, surat yang didakwa daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Tengku Maimun tersebar di media sosial beberapa hari selepas Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak permohonan bekas Presiden UMNO itu untuk menyemak sabitan dan hukumannya. Surat yang bertarikh 20 Februari itu menyatakan siasatan SPRM mendapati terdapat isu salah laku oleh Muhammad Nazlan yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua Hakim Negara. Pada 24 Februari lalu, media melaporkan panel 7 Hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Tengku Maimun berkata SPRM tidak mengikut protokol ketika menjalankan siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Dalam penghakimannya, Tengku Maimun berkata agensi penyiasat seperti SPRM mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Atasan. Pada Julai 2020, Muhammad Nazlan yang ketika itu merupakan Hakim Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah terhadap 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram, dana SRC dan memerintahkannya di penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik daripada Agenda Daily bertajuk Isu LCS. Kenapa Anwar tak arah polis SPRM siasat dakwa Zahid? Berita penuh. Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN Pendang Datuk Awang Hashim mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mengarahkan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan atau membuat pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ia kerana Perdana Menteri ketika menjadi Ketua Pembangkang sebelum ini didakwa amat lantang bersuara hingga menyatakan Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri dan bekas Menteri Pertahanan sebagai pemimpin yang perlu menjawab isu kapal tempur pesisir LCS. Menerusi pernyataan pembelaan mendifailkan susulan saman Anwar, beliau berkata Anwar menyatakan Zahid bersubahat dan bersekongkol dalam perolehan LCS selain menerima rasuah itu dirasakannya Zahid lebih penting dari negara. Satu konklusi jelas bahawa kerajaan plaintiff Anwar akan cuba melindungi atau melengahkan penyelesaian isu membabitkan sekutu politik terkini.
namun akan bingkas dan tegas terhadap seteru politik terutama Perikatan Nasional PN. Maka ini yang dimaksudkan oleh defendant Awang sebagai strategi dan kaedah mengugut yang secara jelas bukannya merujuk kepada satu perlakuan jenayah, namun adalah strategi dan kaedah politik yang digunakan terutama dalam politik sebenar. Oleh demikian, kenyataan defendant adalah pandangan pribadi dan politik berdasarkan fakta yang sebenar. Katanya dalam pernyataan pembelaan difailkan firma guaman mewakilinya, Tetuan Tengku Amilin dan Faizi di Mahkamah Tinggi semalam. Pada 3 Mac lalu, Anwar 76 yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH memfailkan saman menerusi Tetuan SN Nair and Partners selaku plaintiff dengan menamakan Awang sebagai defendant tunggal. Anwar mendakwa bekas timbalan menteri itu mengeluarkan kenyataan fitnah apabila mendakwa sikap pendendam Perdana Menteri berhubung pendakwaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memetik BH, Awang membuat kenyataan berhubung pendakwaan terpilih itu ketika ditemui media di lobi Parlimen pada 21 Februari lalu. Dengan merujuk pendakwaan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta, Awang dilaporkan mendakwa ia adalah permulaan daripada tindakan Perdana Menteri. Awang berkata pertuduhan ke atas Wan Saiful pada 21 Februari lalu hanya kira-kira 3 bulan daripada Tariq Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022. Beliau berkata, tindakan sepantas itu yang dimaksudkannya sebagai permulaan Perdana Menteri ke-10. Kontroversi paling besar dalam sejarah pentadbiran Dr. Mahathir adalah Operasi Lalang pada 27 Oktober 1987 membabitkan penahanan ratusan orang termasuk pemimpin politik seperti Lim Kit Siang, DAP, Mendiang Karpal Singh, DAP, Datuk Dr. Ibrahim Ali, UMNO, dan Halmi Arsyad, PAS. Operasi Lalang ini lanjutan daripada bantahan Dong Jiaozong terhadap guru tiada kelayakan bahasa Cina dihantar oleh Kementerian Pendidikan yang dipimpin Anwar ketika itu ke sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Jika dibandingkan tindakan kontroversi kerajaan Dr. Mahathir dengan tindakan kontroversi kerajaan plaintiff ketika ini, jelas menunjukkan dari jangka masa, kerajaan Dr. Mahathir melakukan operasi lalang hanya 6 tahun selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Pertuduhan terhadap seteru politik dibuat plaintiff pula hanya dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri, katanya. Awang menegaskan dia tidak angku, namun hanya menyatakan pandangan pribadi dan politik berdasarkan fakta sebenar. Sememangnya plaintiff memfailkan sebanyak saman atas isu politik. Gelaran Bapa Saman Negara adalah jolokan injes gurauan kepada seseorang yang memulakan satu tren baru, yaitu dalam kes ini menyaman pengkritik politik plaintiff, katanya. Sekian berita, salam Malaysia Madani.